Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ni dia bagi tajuk Rumah Sewa di Indah Permai. Kat mana Indah Permai tu kan? Jadi kisah ni disharekan oleh salah seorang hamba Allah yang mana kita bagi nama gelaran dia sebagai Jannah. Jannah tu sebenarnya nama adik saya tahu. Jannah. Dulu kan Syahira macam tu kan. Sekarang ni kita sebut seru nama Jannah pula. Okey, katanya cerita ni baru dia jadi masa dia baru masuk ke UiTM. Dan pada masa tu dia ditawarkan masuk ke UiTM Cawangan Sabah. Dia ambil degree, sarjana muda kan. So lepas dah masuk degree dekat Cawangan Sabah tadi, dia terpaksa pula menyewa dekat sebuah rumah sewa dekat kawasan perumahan Indah Permai. Dia katanya untuk memudahkan dia pergi kuliah semula. Mungkin dekat kot dengan dia punya college kan. So daripada situlah segala-galanya bermula. Dah sedia? Jom kita mula. Jadi bila dah pindah masuk ke rumah sewa dekat Indah Permai tadi, masa tu Jannah ni ambil bilik master bedroom dengan 3 lagi orang kawan dia. Nama kawan-kawan dia ni adalah Nana, Aishi dan juga Faiz. Tapi katanya bukan nama sebenar tau. Dan Faiz ni mungkin nama dia Faizah agaknya kan. Kan setengah orang tu nama macam nama perempuan. Tapi dia orang lagi suka kalau orang panggil singkatannya tu macam agak-agak lelaki sikit ataupun macam tomboyish sikit macam tu kan. Macam kawan saya lah, tak tahulah dia dengar ke tak. Dia dengar ke tak tahulah ni. Kalau yang ada kenal lah tu. Namanya Ibtisam tapi orang panggil dia Sam. Sam. Tak panggil Sam kan. Panggil lah takkan Ibtisam macam panjang. Jadi panggil Sam. Tapi sebenarnya saya pun ada seorang lagi kawan India lelaki pun kita orang panggil Sam juga. So mula-mula kenal tu macam Sam, aku dah ada kawan Sam tapi lelaki India macam tu. Kau ni Ashraf, tak sedar diri kau tu Ashraf. Jadi 3 orang kawan dia ni, Nana, Aishi dan juga Faiz tadi, diorang ni sebenarnya adalah senior bagi Jannah ni tau. So katanya lebih kurang dalam sebulan lebih jugalah diorang menyewa dekat rumah tu sebelum permohonan hostel diorang ni diterima. Ya kan kalau duduk hostel kan jimat sikit kan. Bukan jimat sikit tau, jimat banyak tau. Tapi sebenarnya hostel pun bukannya tak kenakan bayaran langsung tau. Cuma biasanya dia akan tolak terus daripada pinjaman kita. Kan ada PTPTN ke apa kan. So tolak terus itu kita tak rasa lah berapa yang dia ambil tu. Wallahualam lah. Depends lah kan. Depends pada universiti masing-masing. Cuma kalau nak compare kan, duduk dalam ke duduk luar, mestilah duduk dalam lagi jimat. Jadi kisah seramnya bermula pada malam Jumaat tau. Hari tu hari Khamis. Dia Jannah ni dengan roommate dia, time tu baru je balik daripada kuliah. Dia kan sepagi sepetang ada kuliah. Daripada bilik kuliah A pergi ke bilik kuliah B. Dan petang tu dalam pukul 4 petang barulah diorang habis kuliah. So diorang pun nak balik rumah lah kan. Dah sampai je dekat rumah tu, diorang terus kemas-kemas barang. Yelah sebab permohonan hostel diorang ni dah terima dah. Dan diorang akan masuk ke hostel tu pada hari Jumaat. Maksudnya hari tu lah. Jadi masih duduk mengemas-ngemas tu, terbuka lah cerita kan. Biasalah kalau dah mengemas-ngemas buat kerja, mestilah borak-borak. Lepas tu diorang pergi cerita pasal housemate depan bilik diorang tau. Katanya housemate dia ni namanya Sherry, bukan nama sebenar juga. Dan ceritanya Sherry ni pada hari yang sama, hari tu juga dah diganggu masa dia tengah tidur. Katanya sebelum tidur tu Sherry memang yakin yang dia dah tutup rapat-rapat dah pintu bilik dia tau. Dan masa dia tidur, masa baru nak terlelap macam tu kan, tidur ayam macam itu, dia ada terdengar seolah-olah ada orang bermain tombol pintu bilik dia tau. Krok-krek kan. Jadi masa dia tengah mamam masa dia tidur tu, dia macam terfikirlah juga, aku rasa macam aku seorang je yang ada dalam rumah ni. Time tu sebenarnya dia memang tinggal seorang-seorang tau dalam rumah tu. Sebab katanya pada hari tu memang dia tak ada kelas. Kelasnya cancel ke apa macam tu lah. Jadi masa dia orang ni sambil-sambil kemas, sambil-sambil duduk bercerita tentang housemate dia yang baru terkena tu, tak tahulah kenapa mulut Jannah ni tiba-tiba je celupar tau. Lepas tu dia cakap apa? Nasib baiklah sepanjang aku tinggal kat rumah ni tak pernah lagi kena kacau ataupun dengar suara apa-apa yang menakutkan. Dia cakap macam tu tau. Dan tiba-tiba Nana yang dengar je Jannah cakap macam gitu, terus dibalas dengan spontan tau. Dan macam ni, kenapa? Kau nak dengar ke? Dah tu Jannah tak ada jawab. Nauzubillah, tak ada lah.
Aku saja je beritahu korang. Macam tu lah. So pada masa tu si Jannah ni dah siap packing dah. Sebab katanya memang dia dah packing awal-awal barang-barang dia tu. So macam sikit je lah yang dia nak kena packing kan. Jadi yang tinggal sekarang ni tilam, telekung dengan pakaian untuk esok je dia tinggalkan dekat bilik sana. So dia pun, dari rumah sewa dia ni sebenarnya 2 tingkat. Tingkat bawah tu pula bahagian ruang tamu dan juga dapur. Macam biasalah kan. Dah tu dia cakap ruang tamu dia orang ni macam agak semak sikit. Yelah, penuh dengan barang kan. Barang situ, barang sini. Katanya biasalah rumah bujang. Jadi lepas dah siap packing tadi, dia pindahkan barang yang dah packing tu ke tingkat bawah. Jadi lepas dia dah packing barang-barang tadi, dia pun angkatlah barang-barang tu semua pergi ke tingkat bawah. Dah tu dia terus pergi semayang. Saya settle apa yang patut lah. Lepas tu dia pergi buat ulang kaji untuk subjek business law. Katanya nak tak nak memang dia nak kena buat juga. Yelah, walaupun rasa penat badannya tu tak habis lagi kan sebab packing-packing barang semua. Ya, sebab esok paginya tu dia ada test business law. Jadi sebab roommate dia tu tak habis lagi ngemas barang-barang kan. So dia pun decide untuk ulang kaji dekat ruang tamu bawah sana. Yelah, katanya sebab banyak jugalah akta-akta law yang dia nak kena hafal. Dan biasanya dia suka sangat menghafal time suasananya sunyi tau. Tak ada gangguan langsung. Kan senang nak ingat kan. Jadi masih dia duduk menghafal, duduk baca, hafal dekat ruang tamu bawah sana. Sedar tak sedar je, dah pukul 11 lebih dah. Lepas dia tengok jam, dah pukul 11 lebih ni. Masa tu barulah dia perasan yang suasana dekat tingkat bawah tu sunyi sangat. Masa tu dia memang fokus dengan buku dan juga slide dekat tangan dia kan. Katanya fokus sangat dengan buku dan juga slide dekat tangan tu. Memang dah tak ada lagi dah perasaan takut. Yang dia fikir masa tu cuma nak hafal je. Sebab yelah, kalau tak hafal takutnya esok tak dapat jawab kan. Jadi masa dia menghafal tu, roommate dia adalah turun kejap dekat ruang tamu sana. Lepas tu dia pindahkan barang dia orang macam tu lah kan. Jadi sebenarnya roommate dia ni lepas dah kemas-kemas barang tu, dia orang rehat kejap. Sebab tu lah tengah-tengah malam macam gitu, dalam pukul 10 lebih 11 barulah dia turunkan barang-barangnya kan. Aisyah pula pindahkan barang-barang dia dan letak dekat dengan pintu. Dah tu dia terus naik tingkat atas. Aisyah tak tegur langsung dia tahu. So dia fikir mungkin si Aisyah ni tak nak ganggu dia menghafal tak. Jadi dia pun ignore lah kan. Dia teruskan menghafal. Baca, hafal. Dan sebenarnya time tu dia menghafal dekat ruang tamu yang menghadap tingkap tau. Katanya tingkap tu dia buka supaya yelah ada angin memang masuk, macam tak adalah panas sangat kan. Sebab kipas dekat ruang tamu tu pun macam tak okey sangat, anginnya tak kuat. Jadi dia buka je lah tingkap tu. Jadi semua pintu dan juga tingkap yang ada dekat rumah tu dah dipasang grill. Katanya untuk mengelakkan kecurian lah kan. Jadi time dia duk menghafal tu, tiba-tiba je dia ada terdengar orang ketuk pintu rumah dia. Lepas tu dia dengar ada suara seorang perempuan yang bagi salam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Macam tu. Lepas tu dalam hati dia ni macam terdetik lah juga. Mungkin orang tu ketuk rumah sebelah kot. Tak ada apalah. Lepas tu dia teruskan baca. Dia terus baca, dia hafal semua. Dan tiba-tiba dia terdengar lagi suara yang sama tau. Ketuk-ketuk pintu dan perempuan tu bagi salam untuk kedua kalinya. Katanya lembut je suara dia tau. Dah, time tu dia dah stop baca dah. Dan mata dia ni cuma fokus tengok ke arah pintu. Dalam hati dia pula dia cakap macam ni, kalau kali ketiga ni ada orang ketuk pintu lepas tu bagi salam, confirm aku lari naik atas. Sebab sekarang ni dia dengar dengan jelas tau. Dan confirm sangat pintu rumah dia yang kena ketuk, bukannya pintu rumah sebelah dia. Dan suara perempuan tu pun jelas sangat dia bagi salam dekat depan pintu rumah dia. Tapi tak sempat pun nak tunggu kali ketiga, terus dia berlari naik ke atas. Sampaikan semua slide, buku dengan handphone pun dia tak sempat nak bawa dah. Dia terus pecut naik atas, masuk bilik kan. Jadi mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa dia berlari naik atas je? Kenapa tak pergi jenguk kat pintu tu ke? Kenapa tak tunggu kali ketiga ke? Kata nak tunggu kali ketiga kan. Sebenarnya pintu masuk rumah dia orang ni memang dah kena grill tau. Ada grill lah. Dan jarak antara grill dengan pintu tu sendiri agak jauh juga tau. So memang tak mungkin kalau ada orang yang boleh panjangkan tangan dia untuk ketuk pintu rumah tu. Pintunya pula memang dia orang akan sentiasa kunci. Dan grill pun sama, dia orang akan kunci tau. So nak tak nak manusia tu kena ada tangan yang panjang. Kalau tak, memang benda lain.
Katanya sebelah pintu tu pula ada cermin. Jadi kalau kita pergi dekat dengan cermin tu, kita boleh nampak pemandangan daripada luar. So sampai je dekat bilik tadi, Jannah dengan mukanya yang pucat, lepas tu dengan tercungap-cungapnya, dia kan lari tadi kan, terus tengok ke arah roommate dia semua. Dan roommate dia ni macam pelik lah kan. Lepas tu roommate tanya, kenapa engkau macam tu kan. Lepas tu si Jannah ni tak tunggu lama, terus diceritakan apa yang berlaku. Lepas kawan-kawan dia dengar daripada Jannah, Aisyah cakap apa tau? Aisyah cakap, oh dia main ketuk-ketuk, ingatkan dia tak kacau, rupanya kacau juga. Macam gitu tau. Lepas tu Aisyah tadi pun ceritalah dengan Jannah, Nana dan juga Faiz apa yang dia dah nampak. Jadi sebenarnya Aisyah ni, dia jenis yang boleh nampak tau benda-benda halus, benda-benda apa, makhluk-makhluk ni semua kan. Dia semua dia boleh nampak. Tapi biasanya dia tak cerita ke orang lah, yalah takut orang takut ke apa kan. Dia cuma nampak, lepas tu dia mendiamkan diri. Jadi ceritanya masa si Aisyah ni turun ke bawah, pindahkan barang-barang dia letak dekat pintu tu kan. Masa tu dia pergi pandang ke arah cermin tau. Dan cermin tu kan boleh nampak apa yang ada dekat luar. Jadi masa dia tengok ke arah cermin tu, dia nampak ada lembaga berkain putih berdiri kat pintu berhampiran dengan rak kasut dekat luar sana tau. Dan katanya kain tu bersih gila. Bersih sangat lah tu. Jadi Jannah ni pun tanyalah kan si Aisyah, habis kenapa tak cakap dengan dia? Dia kan kat bawah tadi. Lepas tu Jannah ni pun perasan yang Aisyah ni letak barang-barang tu semua. Lepas tu si Aisyah ni kan straight je naik atas kan, tak ada cakap apa-apa pun. Lepas tu si Aisyah cakap, yelah dia takkanlah nampak macam itu. Lepas tu nak cerita ke orang. Lepas tu cakap, ada benda, jom naik, macam tu kan. So lepas dia nampak tadi, dia terus naik ke atas. Dia kan, dia tak nak lah ganggu Jannah ni untuk apa, hafal. Esok kan exam, ada test kan. Dah masa tu Nana cakap apa, itulah petang tadi kata tak pernah dengar kan. Tu dia bagi dengar dah. Tapi fikir-fikir balik, katanya nasib baik jugalah dia tak sambut salam benda tu kan. Kalau tak tahulah apa jadi. Jadi lepas kejadian tu, lepas dah bercerita semua, dia orang berempat ni tidur sambil nyalakan lampu tau. Yelah katanya walaupun susah jugalah dia nak tidur, sebab tak biasa kan tidur dalam lampu menyala, terang sangat, tak boleh nak tidur macam tu. Tapi sebab takut sangat, dia orang rela tau. Dan tak tahu bila dia orang terlelap juga. So dia bagi moral of the story kat sini. Dia bagi pengajarannya, mulut tu kena jaga sikit, lagi-lagi tempat orang kan. Dia bila bercakap macam gitu, betul-betul dia datang, betul-betul dia bagi dengar suara. Tapi eloklah juga suara Assalamualaikum pun macam merdu je, compare dengan Assalamualaikum. Kan seram tu. The end. Cerita kali ni pendek je. So untuk korang yang nak sharekan kisah seram korang, bolehlah send ke alamat email saya di bawah. Ada dekat ruang description dekat bawah ni. Saya ada tinggalkan email tau. So emailkan je cerita korang dekat email saya, dan saya akan ceritakan kisah-kisah daripada subscriber. Jadi macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.